Apa akan jadi kepada Intel dan AMD selepas ini? Adakah mereka finally akan backup, akan menjadi okey, kita dah hilang satu major klien? Hai, saya Fisarudin dan bersama saya Nazrin. Selamat datang kepada segmen Menuju 2021, dan dalam segmen baru di Amas ini kami cuba berbincangkan 21 topik yang paling hangat dan juga isu yang kami rasakan akan meletup pada tahun 2021. Tahun 2020 ni orang kata dah ride off. Dah bulan baru tapi kita dah tahun yang orang kata sangat barai. Jadi untuk kita melihat ke hadapan, beri sedikit cahaya di hujung terowong, kami adakan segmen ini dengan 21 topik. Jadi topik pertama yang kita akan bincangkan tahun ini ialah Apple Silicon. Jadi kita tahu tahun ni dalam sekitar bulan Jun dan dalam WWDC, Apple katakan kita akan berpindah daripada x86 kepada arkitektur ARM. Jadi apakah akan jadi pada tahun hadapan? Adakah ini akan jadi satu eksperimen berjaya ataupun akan jadi failure seperti beberapa percubaan untuk pergi ke ARM arkitektur ini? Kita akan bincang semua tu. This is just kata preview kepada apa kita akan bincangkan. Jadi seperti biasa, kita nak tahu topik, kena tahu apakah ianya. Jadi Nazrin, sebenarnya apakah itu Apple Silicon? So, Apple Silicon ialah basically orang panggil so sebelum saya bercakap tentang Apple Silicon, saya dah bercakap tentang konsep SoC ataupun System on a Chip. Di mana ia ada satu chip pemprosesan yang basically ini adalah otak kepada semua komputer ataupun peranti-peranti, termasuklah peranti pintar dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ni anda mungkin lebih kenali macam sebagai misal katanya Snapdragon 865, itu adalah SoC. Baik. Jadi Apple Silicon ini basically ialah benda yang sama, cuma ia akan digunakan pada peranti-peranti masa hadapan Apple. Bermula pada penghujung tahun ni apabila Apple melancarkan peranti-peranti seperti iPad Pro dan juga MacBook Pro, MacBook Air dan sebagainya. Jadi Apple Silicon ni basically ialah Apple mengatakan kepada semua manufacturer komponen yang lain, khususnya Intel dan AMD, di mana mereka cakap korang punya performance tak seperti apa yang kita expect. Kita dah bayar banyak duit untuk kita gunakan korang punya teknologi, tapi teknologi korang tak on par, tak setaraf dengan apa yang kita nakkan pada peranti-peranti kami. Baik. Dan ini isu ni boleh dilihat pada peranti Apple MacBook misal katanya yang sebelum ini, di mana ramai orang akan cakap, oh Apple biasalah standard kalau pakai MacBook cepat panas, pakai berapa jam bateri mati, macam technically in a sense where apa yang dia nak expect pada peranti MacBook dan MacBook Pro mereka perlulah kira setaraf dari segi prestasi pada peranti-peranti macam iPad Pro yang memang orang kata wow, iPad Pro ni macam dah boleh menggantikan laptop, dah tak boleh pakai laptop dah lepas ni. Baik. Cara termudah ialah Apple menggunakan ekosistem ARM mereka yang sedia ada, iPhone, iPad. Mereka menginginkan, mereka nak masukkan ekosistem itu kepada siri komputer mereka pula. Jadi dengan ini, diorang memang tak boleh guna x86 because technically tak support kan, architecture dia memang tak support. Jadi apa diorang kata, okay, kita guna kita punya kepakaran dalam membina chip pemprosesor kita sendiri. Kita guna foundry TSMC kita yang sebelum ini. Kita manufacture kita punya chip pemprosesor sendiri. Yang boleh digunakan pada segala jenis peranti yang kita nak keluarkan di masa akan datang. Jadi oleh itu pasal tu pada pertengahan tahun ni dekat event WWDC, Apple cakap, we are announcing Apple Silicon. Peranti ini akan digunakan pada peranti-peranti iPad Pro dan juga MacBook Pro dalam masa 2 tahun lagi. Tapi untuk masa terdekat ni kita still akan keluarkan peranti tersebut so that orang boleh tahu dan boleh familiarize diri mereka macam mana nak gunakan peranti-peranti baru ni. Baik. Jadi sebenarnya kita tahu sebelum diorang berpindah kepada Intel, balik kepada AMD, diorang pun ada buat chip tersendiri. Dan pada waktu tersebut, sebab dia transition, kalau tak silap saya, transition kepada Intel dan AMD ialah kerana performance pada waktu tersebut. Jadi sekarang kita ada full circle. Daripada dia tak puas hati dengan pemproses dia sendiri, pergi ke third party dan kembali kepada semula. Dan kalau anda ingat tahun lalu semasa iPad Pro dilancarkan, dah ada beberapa benchmark yang telah pun dilakukan dan didapati bahawa iPad Pro yang paling baru sebenarnya lebih berkuasa daripada kebanyakan laptop i5 yang di pasaran. Jadi amat menakjubkan dengan chip yang mempunyai thermal yang lebih rendah, power consumption yang lebih rendah dan pemprosesor yang lebih kecil dapat memberikan prestasi yang lebih baik. Jadi bagi orang yang memang gunakan produk Apple, memang
ini adalah sesuatu yang kita idamkan sebenarnya. Diidamkan kerana kita tahu apabila kita beli produk Apple, kita mahukan ekosistem. Dan bila ekosistem tu semakin integrated, dan apabila kita tahu antara dia punya main goal dia ialah untuk menghasilkan aplikasi pada iOS, pada iPad OS, pada tvOS dan segalanya, dan juga untuk Mac dalam salah satu payung. Jadi kalau anda seorang developer, anda nak hasilkan satu aplikasi, tak perlu melakukan banyak investment, pasal daripada satu aplikasi itu dengan mudah boleh diport. Boleh dipindahkan ke tempat-tempat lain, pasal secara teknikalnya dia punya programming base dia semua adalah sama sekata, regardless of platform apa yang anda ingin programkan software tersebut. Jadi again seperti kita cakap pada awal tadi, benda ini bukannya baru, dah pernah berlaku. Dan kita, kalau siapa yang tak tahu, sebenarnya pada platform Windows sendiri sebelum ni memang ada ARM base. Dan kita tahu chip yang digunakan ialah at the beginning Snapdragon. Daripada 830 kalau anda ingat dihasilkan tu, dan kemudian Disember yang lalu ialah 86 Snapdragon 8CX. 8ACX yang sepatutnya akan menjadi pemproses mudah alih yang boleh memberikan kemampuan bateri sehingga 24 jam. Tapi kita sekarang dah di bulan September dan setahu saya hanya ada 2 saja komputer riba yang menggunakan chip ini, satu oleh Samsung, satu lagi saya tak boleh recall. Jadi nampaknya usaha yang dilakukan oleh Microsoft dan juga Qualcomm tak berjaya. Jadi kita dah ada satu precedence di mana transition kepada ARM ini tidak berapa berjaya. Dan antara isunya kalau anda pernah guna sebuah laptop yang berasaskan ARM ni ialah app compatibility. Kita ingat macam Steam tak boleh launch, dan ada macam professional app macam Katia ke apa tak boleh run. Jadi basically kalau nak run apa-apa aplikasi on Windows for ARM ini, anda kena pergi kepada Microsoft Store dan muat turun dari sana. Anda tak boleh download exe, so file exe apa semua memang tak support untuk particular platform tu. Ini bagi saya, kalau saya boleh interject sikit, pasal Microsoft basically dia punya sistem operasi utama dia masih lagi menggunakan x86 punya platform dan bukan ARM. ARM adalah bagi pada pendapat saya ialah macam satu side project yang Microsoft harapkan akan diterima pengguna. Tapi seperti yang sedia maklum, pengguna yang dah biasa guna Windows traditionally kan, secara tradisional, mereka dah biasa customize semua benda. Mereka dah biasa download software daripada sumber-sumber yang kononnya tak boleh dipercayai, luar daripada Microsoft Store. Malah kalau saya sendiri pun kalau macam nak guna Microsoft Store, memang khusus untuk kalau app tu hanya ada di Microsoft Store saja, baru saya akan gunakan feature tu. Kalau tak, saya akan just cari website, download exe dan install. Tapi yalah, untuk Windows, untuk ARM ini sayangnya itu dia punya main. Orang expect boleh guna Windows fully dalam form factor yang lebih compact, yang lebih orang kata lebih compact dan juga hadir dengan mungkin jangka hayat bateri lebih tinggi. Tapi sayangnya oleh kerana benda-benda macam ni yang menyebabkan projek tu tak berapa tak menjadi langsung lah, basically orang boleh kata. Jadi kita tahu Apple Silicon, kita dah ada percubaan awal oleh Microsoft dan juga Qualcomm. Jadi kita sekarang adakah kita expect ada issues yang akan mendatang apabila generasi pertama Mac menggunakan Apple Silicon ini dilancarkan? Itu memang sudah pasti akan ada. Ini kalau dia orang cakap tak ada, saya tak tahu, mungkin anda ahli nujum. Mungkin wishful thinking lah. Wishful thinking orang kata. The reason why ini adalah sebab kenapa Apple cakap mereka akan bagi timeline 2 tahun untuk fully transition kepada ARM-based Apple Silicon. Oleh kerana mereka sedar bahawa tak semua software boleh develop dalam masa singkat 5-6 bulan daripada x86 kepada ARM. Banyak, especially boleh saya katakan software yang paling penting mungkin adalah Adobe. Semua orang yang saya tahu yang guna MacBook akan sekurang-kurangnya menggunakan Photoshop at least. Photoshop, InDesign ataupun apa yang dia punya photo editing software tu, Lightroom. So yeah, this kinds of software, and the worst thing is that it's cloud based kan. So macam in some cases Adobe bukan saja dia kena make sure that interface dalam Mac, user experience dalam Mac ni functional, tapi juga dia punya updating process,
Macam kalau ada cloud saving feature, okey, adakah cloud saving feature ni boleh guna daripada dalam ni, tak ada masalah atau tak. And juga memang itulah software dia yang boleh saya katakan bukan dari segi hardware, because hardware kita dah tahu sedia maklum yang Apple dah pun keluarkan dia punya dev kit menggunakan A12X dan dia tak silap saya diletakkan dalam satu kerangka yang nampak macam Mac Mini. Macam Mac Mini. So technically dia punya OS dah memang kita tahu it's already in the works, memang dah sedang dibangunkan. Dan interestingly enough, kalau tak silap ada satu berita tu kata sebuah iPhone yang gunakan Mac OS, pasal dia ala same architecture, dia dah nampak dah cuba iPhone dah gunakan Mac OS. So ini bagi saya ialah apa yang Microsoft cuba mulakan, tapi disempurnakan sekali lagi as they always do, disempurnakan oleh Apple. Kalau siapa yang tak ingat, kalau ingat dulu ialah Windows Phone 7 kan. Windows Phone 7 sepatutnya jadi the bridge di antara laptop, sebuah tablet dan juga sebuah telefon. Tapi kita tahu implementationnya kurang berjaya. Dan ini membawa kepada persoalan, sekiranya Apple berjaya menghasilkan apa yang diorang janjikan ini, dan sebenarnya saya antara orang yang boleh katakan agak skeptikal. Saya katakan mungkin saya bagi reason saya dulu, pasal kita tahu dulu semasa iPhone transition daripada skrin 4.3 kepada 16.9 pun dia mengambil masa sehingga 3 ke 4 tahun baru finally ada support. Dan iPhone 10 hanya lepas iPhone 11 Pro Max dah lancar baru banyak aplikasi yang betul-betul berfungsi dengan baik. Saya ingat antara app yang tak boleh fungsi pada awalnya ialah CIMB. Dia memang lari habis. So saya always akan ada skepticism dengan kata dalam 2 tahun kita boleh make it work. Tapi orang kata kalau ada satu syarikat yang mampu memaksa orang untuk gunakan sistem dia is Apple. Dan ini soalan saya seterusnya ialah apa akan jadi kepada Intel dan AMD selepas ini? Adakah mereka finally akan backup, akan menjadi okey, kita dah hilang satu major client, dan ataukah ini akan jadi diorang akan macam okey, Apple nak buat, kita akan keep doing apa yang kita orang buat. Apa rasanya pendapat Nazrin tentang isu ni? Saya rasa Intel untuk masa terdekat ni diorang tak akan rasa sangat, pasal ni saya kita pernah cakap pasal ni before this. Saya katakan bahawa Intel ni adalah trust fund baby. Saya panggil dia trust fund baby kerana dia punya duit dia cukup untuk 2-3 generasi hidup tanpa perlu melakukan apa-apa perubahan besar. Saya rasa kita akan lihat banyak perubahan dari segi teknologi silikon apabila Apple dah mula fully realise konsep MacBook ARM mereka, MacBook yang dikuasakan ARM mereka. Kerana Intel sekarang ni boleh saya cakap, saya akan cakap dia tengah kaya ni sekarang pasal lesen x86 tersebut. Lesen x86 tersebut memang mereka yang bangunkan, dimiliki oleh mereka, dan malah syarikat-syarikat macam AMD yang menggunakan architecture yang sama masih lagi membayar Intel untuk menggunakan lesen x86 tersebut. Jadi Intel bagi saya masih boleh hidup untuk beberapa ketika lagi, tak ada masalah. AMD pun saya rasa tak akan begitu, mereka akan terkesan tapi tidak begitu terkesan kerana mereka mempunyai beberapa klien yang lain seperti Sony, Nintendo, Microsoft yang menggunakan chip-chip mereka untuk konsol. And konsol kita tahu is like a multi-billion dollar industry. Dan memang tiap-tiap tahun memang akan terjual laris berapa juta konsol tiap-tiap tahun, memang tak ada masalah. Tapi bagi saya Intel takkan mati kerana satu, dia banyak duit. Secondly, dia adalah one of those few companies yang prop up entire nations and industries. So macam kalau kita tengok macam Intel CPU Xeon dia macam Intel ada dia punya Threadripper dengan dia punya apa lagi satu yang ada satu lagi yang lagi high end tu, tak ingat nama dia, but yeah, it's basically AMD. As long as Intel and AMD ada these industry players yang akan membeli produk-produk mereka, in terms of consumer wise, saya tak rasa syarikat-syarikat ni akan terkesan. Maybe nampak dari segi memang kehilangan Apple boleh dikatakan satu kerugian yang besar. Yang tu memang tak boleh dinafikan kerana memang berjuta-juta juga komputer yang pengguna yang menggunakan komputer Apple. Tapi saya rasa as a company minimal. Saya rasa impact dia minimal. Jadi
itulah kita orang punya pendapat tentang tahun 2021, tentang apakah impak yang ada daripada Apple Silicon kepada industri. Dan saya harap anda akan pergi ke video seterusnya selepas ini dan kami akan bincang lagi 20 topik menarik menjelang 2021. Saya Fiz Harudin dan saya Nazrin. Jumpa anda di segmen dan video seterusnya. Bye-bye.